Ya. Kita mulakan dulu majlis kita dengan istighfar, syahadah dan selawat 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa dia? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kalau apa-apa pun kita kena buat istiqomah kan. Tak kira ke ada ramai ke sikit ke, yang penting kita ni. Sebenarnya bila dah mula cuti tu dia dia macam berat sikit nak mula balik kan. Tambah malam ni. Okey. Kak Aisyah janganlah mute. Nanti dia macam cakap seorang-seorang. Oh, akak takut dia terkejut Takut nanti tambahan-tambahan suara yang tak diundang mendatang macam tadi. Kalau kita dua orang tak apa. Okay. Biasalah kita dah kenal dah kan. Dah kenal tak apa. Apa nama esok 10/10. Okay, mudah-mudahan kita tengok dulu bab-bab ni sebab dalam penyucian jiwa kan. Kalau kita tak tujuan saya ada kan kelas ni, cakap tahu sama-sama lah nak istiqomah. Kadang-kadang kalau orang kata kenapa tak buat satu-satu je benda, ni fiqah pun nak buat kan. Tak buat. Tapi sebenarnya bila dah penuh dengan kelas mengaji, nak kena juga ada kelas lain. Kita nak pergi kelas tu dah sekarang keadaan dah macam agak ni nak istiqomah. Kita adakan kelas ni dengan mengajar boleh memperingati diri juga kan. Mudah-mudahan kita dapat perbaiki diri kita di samping cerita kat orang. Supaya mengajak amal makruf nahi mungkar, pertama untuk diri sendiri dan yang keduanya barulah orang lain. Tapi jalan kerja je serentak. Betul tak Kak? Okay, terima kasih atas sokongan Kak Aisyah. Okay, kita tengok perkara-perkara macam kita nak mensucikan diri, sucikan zahir, sucikan batin, sucikan fizikal, Okay, Islam tu lengkap semuanya. Jadi kita tengok dari segi hari ini suci tubuh badan, mensucikan tubuh badan. Jadi apa nak suci macam mana? Suci daripada perkara-perkara melakukan dosa. Dosa besar dan dosa kecil diampunkan dengan ambil wudu, dengan istighfar, macam tu insya-Allah terpadam. Terus dosa-dosa kecil tu. Tetapi bila dosa besar, dia kena bertaubat dia, nak sucikan balik ataupun kita nak kena tahu cara supaya kita tak terbuat dosa besar tu dan bila dah terbuat kita kena bertaubat nasuha. Apa benda taubat nasuha tu kan? Okay, jadi kita tengok
dulu satu persatu pengertian dosa besar, contoh-contoh perbuatan dosa besar, menghindari perbuatan dosa besar. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Aspek akhlak. Maknanya akhlak lah kan, kau tingkah laku ni maksudnya akhlak. Jadi kita nak kena perbaiki akhlak. Jadi ada ceramah ustaz cakap di akhir zaman nanti ada satu orang Islam ni yang kurang berilmu ni, dia tahu pergi masjid hanya beribadah aja. Ibadah sedangkan Nabi sendiri cakap kedatanganku untuk memperbaiki akhlak. Ibadah itu adalah sebagai pengabdian diri kepada Allah dan memberi kesan kepada akhlak. Tapi di akhir zaman nanti mungkin dah ada juga sembahyang tiada akhlak. Bila tiada akhlak maka akan menjadi menunjukkan ibadat dia sebenarnya tidak memberi kesan. Okey. Menghindarkan perilaku tercela. Okay. Kompetisi dasar. Menjelaskan pengertian dosa besar. Ini sebab dia subjek diorang kan. Menjelaskan contoh-contoh perbuatan dosa besar. Menghindari perbuatan dosa besar dalam kehidupan sehari-harian. Jadi kena tahulah. Bukan tahu buat baik je. Kena tahu juga apa yang Islam larang. Apa dia amal makruf, apa dia nahi mungkar, apa yang nak kena buat, apa yang nak ditinggalkan. Okey, pengertian dosa besar. Dosa besar dari bahasa Sanskrit dalam bahasa Arab disebut al-zambu, al-ismu atau al-jurnu. Itu kalau bahasa Arab. Dosa tu bahasa Sanskrit dosa. Jadi bahasa Melayu. Ulama fuqaha sepakat bahawa ini dah baca dah hari tu kan. Kita dah baca dosa besar tu apa. Tapi kita kena tahu dia ada kategori dia. Kategori dosa-dosa besar boleh dapat keampunan dan masuk syurga. Dan ketahuilah syurga itu dipenuhi dengan pendosa yang bertaubat. Bertaubat dengan secara taubat nasuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum wa yadkhilakum jannatin. Surah At-Tahrim. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah. Yang ni yang menutupi kesalahan-kesalahan ni yang kita mengharapkannya. Sebab dekat padang mahsyar nanti bila dihimpunkan, kita akan ditayangkan semula apa yang kita buat. Pastinya kita malu. Jadi kita mohon keampunan dekat sini. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak berdosa. Seperti orang yang tidak berdosa. Jadi Allah tu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Dosa macam mana pun teruslah bertaubat setiap hari. Jangan kita sesal yang dahulu, tapi kita tak perlulah macam menyesal sampai masa depan tak ada harapan. Tetapi yang lalu biar berlalu, tapi saat yang kemudian selepas ini kita perbaiki yang lalu. Yang lalu biar lalu, yang akan datang kita hadapi dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Kategori contoh-contoh perbuatan dosa besar. Dosa besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa besar terhadap manusia, sama ada diri sendiri ataupun orang lain. Jadi kita tengok dulu apa dia contoh perbuatan dosa tu. Syirik.
Kalau hari tu kita dah tengok kan, syirik tu apa? Yang kedua, kufur. Yang ketiga, nifak, fasik. Okey, jadi kita tengok dulu apa dia bermula dengan syirik tadi. Dosa besar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah. Bab menyekutukan Allah ni kadang-kadang kita tak perasan. Kita sangat-sangat kena berhati-hati juga. Tapi yang pasti yang jelas tu kita kena tahu apa dia. Sembah selain daripada Allah. Apa menyekutukan Allah dari segi zatnya, sifatnya, perbuatannya maupun dalam hal ketaatan yang seharusnya ditunjukkan hanya kepadanya. Syirik merupakan dosa yang paling berat sehingga pelakunya tidak akan memperolehi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala apabila tidak bertaubat sungguh-sungguh iaitu taubatan nasuha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'aziman nisa. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maknanya Allah tak ampunkan dosa syirik. Kalau dosa-dosa lain Allah boleh padam macam tu je. Tapi dosa syirik nanti dekat akhirat dia akan kalau dia ada buat baik pun okey, buat baik dia ada ketaatan tapi dia buat syirik juga. Masih lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi dia kena dulu lalui hukuman baru boleh masuk syurga. Tapi kalau orang yang tak pernah syirik, kalau dia bertaubat, dia seperti tiada dosa. Hak Allah juga kalau Allah nak teruskan masukkan dia ke dalam syurga. Tapi dia banyak maksiat, ahli maksiat tu kan. Kita kata dulu dia, kalau katalah dekat padang mahsyar nanti kita tengok, dia tu ahli maksiat tu. Tapi macam mana Allah bagi dia boleh masuk syurga? Tapi sebab apa? Dia tiada kenapa dia boleh masuk syurga tanpa dihukum? Sebab Allah nak ampunkan dosa dia. Dia tak pernah buat syirik. Tapi bagi orang yang dulu beribadat, selalunya syirik ni orang yang paling dekat mengenakan orang. Hantar sihir, ataupun dia sakit, dia pergi berubat ke tempat yang menyekutukan Allah. Dia tak minta pertolongan Allah, kan? Dia pergi minta pada pertolongan jin syaitan. Jadi bila dia jadi macam tu, pergi yang tempat yang guna macam tu, maknanya dia gagal melalui ujian yang Allah bagi, yang asal Allah nak bagi dia syurga. Tapi dia pergi tempat yang tak betul, maka dia melakukan syirik, tidak diampunkan dosanya. Dia pergi dengan sengaja pergi tempat tu, tidak akan diampunkan dosanya. Dia akan melalui dulu hukuman kerana syirikkan Allah. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Itu maksudnya. Dosa lain buatlah macam mana pun, kalau Allah kata Allah nak ampunkan, Allah ampunkan. Tapi syirik, Allah memang tak ampunkan. Seterusnya kufur. Kufur ni iaitu apa dia? Iaitu mengingkari. Kalau sebut kufur je maksudnya ingkari. Diingkar, tak nak terima. Mengingkari adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan segala ajarannya yang disampaikan oleh Nabi atau Rasulnya. Orang yang kufur disebut kafir. Orang yang kafir. Kufur tu maksudnya ingkar. Kafir orang yang ingkar.
Itu kaedah bahasa Arab. Kafir orang yang ingkar. Kufur perbuatan mengingkari. Termasuk kufur adalah mengingkari atau tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua lah kufur ni. Satu kufur iman, satu kufur nikmat. Kalau kufur iman dia terus jadi orang kafir, bukan orang Islam. Sah-sahlah terus dalam golongan yang bukan Islam. Kalau kufur iman. Tapi kalau kufur nikmat, dia masih Islam. Tapi dia tidak bersyukur. Kufur lawan dia syukur. Jadi syukur tu maksudnya apa? Syukur tu mengakui nikmat yang ada pada dia. Kufur tu apa dia? Mengingkari apa yang ada pada diri dia. Tak mengaku. Padahal benda tu dah ada. Macam orang kafir. Padahal dia orang tahu dalam Allah itu adalah Tuhan, tetapi mereka ingkari bahawa itu Tuhan yang patutnya disembah. Itu sebab tu dia orang dinamakan kafir. Tapi bagi orang yang beriman, Allah bagi nikmat dekat dia, dia tidak beriman. Dia tidak mensyukuri. Dia nafikan. Kita selalunya yang isteri, dia yang terdekatnya dengan suamilah. Suami dah kemas rumah ke, dia tak ucap pun terima kasih. Dia tak ucap pun terima kasih kepada suami dia. Tapi dia komen lagi. Dia komen apa buat macam ni? Macam tu kan. Itu antara nikmat yang paling dekat lah. Perempuan isteri ni memang terdekat dia suami lah. Kalau anak terdekat dia kepada ibu bapa lah. Jadi itu yang kena tiap-tiap hari kena minta maaf dengan suami. Terima kasih cik suami. Kan? Okey, apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklum sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan menambah nikmat kepadamu. Iaitu kami tu, kenapa Allah gunakan namanya kami? Sebab nama Allah ada 99 yang wajib kita tahu. Kan? Asmaul Husna tu ada 99. Okay. Allah Tuhan yang disembah. Okay. Dengan nama Allah aja meliputi semua 99 nama tadi. Kita pernah baca nama Allah ke? Asmaul Husna. Ke dengan Kak Fiza? Okay, Asmaul Husna tu nama Allah yang teratas dan terbahagi 99 bawah dia. Apa sifat-sifat Allah tu? Okay, sebab tu Allah guna dalam ayat-ayat Al-Quran istilah kami. Maksudnya Allah gunakan dia dari segi siapa? Namanya Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Al-Wahhab yang Ar-Rahim yang Maha Pengasih dalam tu. Okay. Lepas tu pasti kami akan menambah nikmat kepadamu siapa bersyukur. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bila nak agak-agak rasa macam tak bersyukur je, kalau tak bersyukur nanti Allah tak tambah nikmat. Allah tambah siksa lagi. Sebab cepat-cepat kita istighfar. Kita takut pula bala pula yang lagi teruk. Jadi apa-apa hal pun kita kena cepat-cepat bersyukur dan beristighfar. Ingat anak saudara saya. Kita besar sikit ke banyak ke, kita kena bersyukur. Agaknya mak dia masa tu nak bagi anak dia masa tu dia dalam 3 tahun kot. Sikit ke banyak ke kena bersyukur supaya anak dia tu duk ulang-ulang ayat tu. Jadi trademark dia lah, apa pun dia ingat lah benda tu. Okey, dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Apa dia? Nifaq. Nifaq. Apa ni maksud nifaq?
iaitu sikap, ucapan dan perbuatan yang sesungguhnya bertentangan dengan apa yang tersembunyi dalam hatinya. Seperti memeluk agama Islam padahal hatinya kufur. Orang yang berperilaku nifak disebut munafik. Munafik tu orang, nifak tu sifat. Sifat ataupun perangai orang tu. Dia tunjuk macam baik, macam ia beriman kepada Allah, tapi bila masuk geng dia, masuk geng, aku saja je ikut dia tu, macam tu, supaya dapat perlindungan. Kalau tak kata mengaku, aku tak dapat perlindungan, macam tu. Dalam surah Al-Baqarah, bila kita perhatikan, Allah dah kenal, bagi tahu dah kat kita, surah Al-Baqarah tu ayat 1 hingga 5 itu ciri-ciri orang beriman. Yang muka surat pertama surah Al-Baqarah selepas surah Al-Fatihah. Lepas itu setiap belakang Allah cerita kat situ semuanya ciri-ciri orang yang munafik. Bagaimana Nabi berhadapan dengan orang munafik. Begitu jugalah kita sekarang ini, kita akan berdepan dengan orang-orang ini. Jadi kita kena ada ilmu untuk memilih sama ada ilmu ini benar ataupun ilmu ini salah, supaya kita tak tergolong dalam golongan orang yang sesat. Sebab orang munafik terlalu ramai. Jadi Allah nak kita hidup dekat dunia ni supaya menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mengikut ajaran Nabi Muhammad di akhir zaman ni. Tapi apa yang berlaku? Ramai yang bila ni dia mengaku dia Islam, tetapi dia dalam dia tu dia tak sedar yang dia berhadapan dengan tipuan. Sebab apa? Syaitan dah janji dah dengan Allah, aku nak menyesatkan manusia. Tetapi yang tak berjaya melalui ujian ini adalah kalau orang Islam itu dia ikhlas. Ikhlas tu, kalau orang yang ikhlas terhadap iman ini, dia tidak kelabu mata dengan duit. Dia tidak akan kelabu mata dengan pangkat. Dia tidak akan kelabu mata dengan glamour. Kalau macam akhir zaman ni, kan banyak glamournya, dengan nak hartanya, nak duitnya. Tu kadang-kadang membuatkan kita tidak ikhlas dalam agama. Mudah terpengaruh dengan benda-benda yang lain. Jadi bolehlah muhasabah balik. Kita takut juga kadang-kadang kita ni, aku nak kejar-kejar ni. Contoh kalau orang berniaga, dia mengejar keuntungan sehingga dia mengejar keuntungan tu dia sehingga dia tidak apa benda tu mengejar keuntungan tu sehingga dia tidak apa orang kata tidak mengekalkan ciri-ciri yang perniagaan yang jujur. Okay. Jadi dia tidak ikhlas dalam berniaga tu, dia hanya nak keduniaan. Okey. Seterusnya fasik. Apa itu fasik? Fasik iaitu melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan dan keluar dari agama Islam yang dirujukkan dengan sikap mental, ucapan dan tindakan. Fasik ni dia mengaku Islam tau, tapi dia tak sedar yang dia tu buat ciri-ciri yang mana yang Allah suruh tapi dia meninggalkannya. Dia melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pastilah bila orang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah dia tak berani melakukan dosa tu. Dia sebab tu kat sini dia meninggalkan dan keluar dari agama Islam yang ditunjukkan dengan sikap mental, ucapan dan tindakan. Sebab tu sekejap dia gaya dia baik, taat, sekejap lagi nanti kan dia mengasingkan antara agama dengan kehidupan harian. Kalau nak pergi masjid, baru nak pakai tudung. Bila luar masjid, dah pergi mana-mana. Tak merata-rata dia pergi.
Okay, kalau saya buat macam ni, dengar tak suara saya? Nah. Dengar juga kan? Okay. Hmm. Okay. Kata ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Yang bermaksud, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Itulah orang-orang yang fasik. Dia mengaku Islam, aku Islam. Kalau kata dia kafir, mesti marah punya. Tapi perbuatan dia tu perbuatan ciri-ciri orang yang bukan ada pahaman Islam. Masuk minum arak sesuka hati, kan? Itu ciri-ciri dia. Seterusnya dosa apa lagi? Dosa terhadap diri sendiri. Okay, tadi kepada Allah ada apa? Ada syirik, ada kufur, ada nifak dan ada fasik. Okay, sekarang ni dosa sendiri adalah perbuatan dosa besar yang objek atau sasarannya adalah diri sendiri, seperti membunuh diri sendiri, bunuh diri haram hukumnya kerana yang berhak menghidupkan dan mematikan seseorang hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya bunuh diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum innal insana lakafur. Dan dialah orang yang telah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu lagi, iaitu dekat akhirat tu hidupkan semula. Sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Kan akhir-akhir ni ramai kita dengar orang bunuh diri. Sebab apa? Ketenangan jiwa dia. Sebab tu hati kena pelihara daripada awal-awal. Ujian tetap datang. Bila hati rosak, maka dia akan buat bertindak yang bukan-bukan. Sehingga kita naik pelik, kan? Kalau kesusahan dulu, kalau kita tengok dalam carta, kan, ada negara-negara yang banyak membunuh diri, siapa? Negara mana? Negara maju ke negara miskin? Kan, negara yang bunuh diri tu, banyak bunuh diri adalah negara-negara maju. Sebab bila dah dalam kemewahan, jiwa dia lemah sebab dia melupakan. Kita nak kena hidupkan kembali jiwa-jiwa manusia ini. Siapa yang dapat tolong, siapa yang nak menolong diri dia, dia akan carilah tempat-tempat yang boleh menguatkan jiwa dia, yang tidak terhanyut dengan melayani perasaan. Sebab tu Allah sangat larang kita mendengar lagu yang lara, lagu yang sedih-sedih kerana cinta, kan. Kalau mengikut sejarah zaman Abbasiyah, Uthmaniyah, okay, kejatuhan mereka apabila di dalam keadaan sudah mewah. Bila sudah mewah, mereka dah berpoya-poya, main perempuan, minum arak, itu dah menjadi tradisi balik seperti zaman jahiliah. Wanita-wanita menari. Jadi dihiburkan dengan keseronokan yang begitu. Jadi dengan kelemahan jiwa yang begitu, kepimpinan sesebuah negara itu jatuh dan dapat dikuasai dengan seperti ikan jos yang mana nak menerkam mangsa-mangsa. Umat Islam ni umpama apa? Macam itulah sehingga orang kata yang kek tu, kan? Umat Islam ni umpama kek yang duduk tengah-tengah tu. Dibaham orang keliling, ditiup api macam tu, kan. Ada pernah dengar istilah macam tu.
Macam itulah zaman sekarang. Takut juga. Zaman sekarang lagi dia punya orang kata dia punya berpoya-poya tu lagi dahsyat. Cuba buka. Saya suka juga tengok kan peredaran sampai terleka. Kalau buka YouTube, dulu YouTube je. Sekarang termasuklah dengan TikTok. Kan? TikTok kalau orang buat bisnes, jual barang tu okey lah. Tapi TikTok yang glamour macam menari-menari. Kan dah manusia tu dah semata-kata je. Orang kaya tak kaya, bebas dah. Kan? Dulu menari-menari, berpoya-poya dekat kelab malam. Macam tu kan. Sekarang bukanlah nak salah menari-menari tu, tapi jangan sampai terleka. Kena ada batas-batasnya. Ada yang makcik-makcik yang tak apa-apa melompat-lompat kan. Kadang-kadang terkejut, kenapa makcik ni melompat ni mengalahkan anak dara. Sampai ke tahap itu. Okey, seterusnya dosa besar dalam keluarga. Kalau dengan manusia ni, pertama dengan diri sendiri iaitu bunuh diri. Yang kedua, tadi bunuh diri kan? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, dosa dengan manusia ini terhadap keluarga pula. Apa dia? Salah satu dosa besar dalam keluarga adalah derhaka kepada orang tua. Maksudnya ibu bapa lah. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidaini. Artinya, maukah aku khabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Kami para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyengutukan Allah iaitu syirik dan mendurhakai kedua orang tua. Ini yang paling kita sangat takut sebab orang tua yang kita selalu berhadapan dengan mereka. Saya tak suka istilah kepada kedua ibu bapa ni kita guna ayat orang tua. Tapi memanglah dia orang lebih tua daripada kita kan. Lagi sedap dengan ayat yang bahasa Arab tu al-walidain, dua ibu bapa. Okay, Rasulullah SAW bersabda yang artinya redha Allah berada di dalam redha kedua orang tua dan kemurkaannya berada pada kemurkaan kedua orang tua juga. Sebab apa? Sudah pastilah ibu bapa nak akan baik-baik terhadap anaknya. Kasih sayang kepada kedua ibu bapa. Kalau kita perhatikan yang di bawah dia akan meminta-minta kepada yang atas. Kalau yang atas ni tidak memberi, dia akan tidak berpuas hati terhadap kalau yang di atas tidak dapat memberi kepada yang di bawah ni akan marah. Akan macam seolah-olah mula mengungkit yang ibu bapa tak beri apa-apa kepada mereka. Tapi kebanyakannya yang di bawah ini lupa mereka pun ada tanggungjawab terhadap yang di atas, terhadap kedua ibu bapa mereka. Seterusnya dosa besar adalah pemenuhan seksual. Tadi dosa terhadap ibu bapa. Sekarang dosa kerana pemenuhan seksual. Maksudnya kerana seks. Iaitu zina. Zina adalah hubungan kelamin, iaitu persubuhan antara laki-laki dan wanita di luar pernikahan yang sah. Zina bila kebiasaannya, masa sebelum jadi suami isteri, rasa dorongan tu kemain kuat. Tetapi bila sudah menjadi isteri, perasaan yang orang kata macam magnet tu berkurang ataupun hilang. Mungkin kerana kebiasaan. Tetapi begitulah. Sebab apa? Syaitan memainkan peranan. Sebab manusia memang lemah dalam nak berhadapan ini.
paling lemah sekali bab zina lah. Sebab dia di dalam diri kan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Allah guna istilah jangan mendekati zina, bukannya jangan melakukan zina. Saya ada satu dapat kata-kata nasihat sebab bab zina ni semua akan melaluinya apabila dia mula balik. Dia dah ada perasaan nak cantik, perasaan nak dapat perhatian daripada orang. Kadang-kadang tu dia menawan semua orang, tetapi sebenarnya yang dia boleh pakai seorang saja. Faham kan maksudnya kan? Dia punya gaya tu, dia hebahkan diri dia dalam FB ke apa-apa sekarang ni sedang dia nak mendedahkan diri dia. Dia menawan semua orang, tetapi dia nakkan seorang sahaja. Sebab tu boleh, walaupun dia tak berniat untuk orang lain, tapi dia menonjolkan kepada orang lain. Sedangkan yang dia nak hanyalah yang untuk menjadikan suami dan isteri dia sahaja. La taqrabuz zina. Mendekatinya pun tak boleh, kerana bila dah dekat, susah dah nak keluar. Susah sangat nak keluar daripada penjara perasaan itu. Jadi kena daripada awal-awal lagi kena jaga. Yang seterusnya, dosa besar dalam pemenuhan seksual homoseksual. Homoseksual, kalau tadi zina perempuan dengan lelaki. Perempuan dengan lelaki yang di luar hubungan nikah. Sekarang homoseksual iaitu liwat. Liwat maksudnya lelaki sama dengan lelaki. Homoseksual adalah pemuasan dan penyaluran nafsu seks antara sesama jenis, iaitu sesama pria gay dan sesama wanita lesbian. Okey, saya baru perasan yang maksud homoseksual tu liwat dalam gay ataupun lesbian duduk bawah homoseksual. Ingatkan maksud istilah lain. Homoseksual merupakan perbuatan haram dan dosa besar kerana perbuatan tersebut bertentang dengan fitrah manusia serta dengan norma susila dan agama. Dan memberi kesan juga pun penyakit-penyakit kan. Allah dah tunjuk dah penyakit-penyakit AIDS yang tiada ubat, tiada rawatan untuk menghadapi itu. La'anallahu man amila amala qaumin lutin. Allah dah buktikan dah yang mana Allah melaknat, Allah mengutuk ataupun melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Diulang sampai 3 kali Nabi cakap macam ni. Zaman Nabi Lut dulu, malaikat dia turun, dia menyamar sebagai seorang lelaki. Dia nampak malaikat pun dia berasa berkenan dengan malaikat. Kita pun tak tahulah sampai nafsu yang begitu. Alhamdulillah kita tidak menghadapinya. Kita minta jauhilah daripada perasaan yang begitu sampai tak terkawal. Sampai boleh terfikir nak buat begitu. Na'udzubillah min dzalik. Dosa yang seterusnya menuduh zina. Menuduh zina iaitu qazaf. Qazaf adalah menuduh orang lain melakukan zina tanpa adanya saksi-saksi yang dibenarkan oleh syarak. Okey, yang dibenarkan oleh syarak ialah kena ada 4 orang saksi. Lepas tu kena bukan orang yang sampaikan tu bukanlah orang yang fasik. Iaitu orang yang fasik tu yang meninggalkan sembahyang, orang yang minum arak, itu tak layak menjadi orang yang sebagai saksi. Qazaf merupakan dosa besar kerana menuduh zina akan mendatangkan kerugian dan bencana, baik bagi yang dituduh beserta keluarganya maupun bagi yang menuduh.
bahaya kalau suka senang-senang je tuduh. Yang berlaku kat sekarang ni, dia orang tuduh dulu. Sama ada dalam politik ke, yang tidak politik ke kan. Dia orang tuduh dulu. Lepas tu bila kata, mana bukti? Diorang boleh jawab pula, kami saja je boleh pula jawab macam tu. Nampak? Kalau ada ciri-ciri yang macam tu, itu dah memang fasik. Orang tu yang memang tak boleh, tak boleh jadi saksi dah. Tak layak jadi saksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanin jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abadan wa ulaika humul fasiqun. Yang bermaksud, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali. 80 kali sebatan. Kalau orang yang berzina, dia kena kalau dia belum kahwin 100 kali sebatan. Tapi kalau orang yang menuduh zina, 80 kali sebatan. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Nampak tu. Bukannya senang ni, apa orang kata, bukan mudah-mudah ni nak kena bab ni. Allah tak percaya, Allah kata jangan percaya langsung lah kat situ. Jangan jadi saksi langsung sampai selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik. Okey, tadi hubungan dengan Allah, lepas tu hubungan manusia, okey, diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Masyarakat dari segi hubungan seksual dan tuduhan. Kemudian dosa besar dalam makanan dan minuman. Makanan yang diharamkan kerana zatnya telah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah 3 sebagai berikut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nasubi. Ni ayat Quran ni. Tak. Dia apa ni, lari sikit. Wa antas taqsimu bil azlam dzalikum fisqul yauma bi'sa alladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawnil yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Okey, apa yang diharamkan? Diharamkan bagimu memakan bangkai. Kalau kita perhatikan, setiap yang haram itu adalah yang akan memberi risiko. Okey, kita tengok, perhatikan Jangan makan bangkai walaupun asalnya binatang itu halal. Kalau macam ikan tu bukanlah namanya bangkai. Ikan bukan nama bangkai. Tapi contohnya binatang yang berkaki 4 yang di darat. Kan? Darah tu contohnya, sebab tu kena basuh binatang yang berdarah ni, macam daging semua macam tu kan. Kena pastikan basuh sampai bersih, sampai tiada darah yang mengalir. Kalau darah yang melekat tu macam yang memang sebati dengan isi tu tidak mengapa, macam ayam kan. Ayam kat dalam dia yang biasanya kalau kita makan, kalau masak tak, kalau kita masak dia masih ada melekat yang dalam dekat tulang tu, so yang tulang tu tak boleh makan lah. Kalau darah dia hilang mengalir baru boleh.
Okay, yang seterusnya daging babi, of course lah, kan memang orang Melayu dia kalau sebut daging memang dia tak makan. Okay, memang larangan. Daging haiwan yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi kalau kita yang guna selain nama Allah ni walaupun dia binatang halal tak boleh. Dan ada macam orang India dia akan sembelih tanpa sebut nama Allah kan. Diorang selalu buat pujaan pusing ke binatang diorang punya kuil tu, tu haram dimakan. Binatang yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh. Contohnya arnab. Main lari-lari dekat tebing rumah, tiba-tiba jatuh mati, tak boleh. Walaupun dia halal kan. Tapi dia jatuh, tak boleh. Yang jatuh matilah. Yang ditanduk, yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Kalau kita tengok binatang tu dah, kaki dia dah patah tu, lembu tu. Kalau tak sembelih, mati tu. Jadi sembelih siap-siap supaya boleh makan dagingnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Tadi dah cakap. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Kalau orang dulu-dulu, zaman zaman Nabi dulu, dia ada. Nak tengok kira dapat anak lelaki ke, anak perempuan ke, dia buat anak panah. Dia panah. Dia adalah cara kira dia tu zaman tu. Kalau betul panahan dia ni, macam tu. Kalau betul, dia akan adalah bernazar ke apa ke, macam tu gaya dia. Macam kalau kita, pernah tak zaman akak dekat yang tikam-tikam lah, orang panggil tikam. Kan? Kalau sekarang ni ada tong besar, ada anak patung kat situ, masuk duit, lepas tu tengok yang mana dapat. Tikam-tikam tu kan, haram. Mengundi nasib. Dekat karnival. Dekat karnival tu. Kan. Tu tikam-tikam tu haram lah. Jangan. Mengundi nasib dengan anak panah, mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Itu satu dosa. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Jadi Allah hanya redai agama Islam. Jangan ambil agama lain. Sebab kita disunatkan setiap hari baca raditu billahi rabba islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maksudnya aku meredai Allah sebagai Tuhanku. Aku meredai Islam sebagai agamaku. Aku meredai Nabi Muhammad sebagai nabiku. Okay. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Ini maksudnya, apa maksudnya? Kalaulah duduk kat padang pasir, tak ada binatang yang halal pun ada kat situ, cari-cari tak ada binatang, perut dah lapar dah ni. Ataupun duduk dalam hutan, tapi dalam hutan Malaysia macam-macam ada. Kan? Sampai macam binatang lain nak pilih babi nak makan pun tak boleh lah kan. Dia ada juga kalau macam tak ada binatang lain tapi monyet. Tu pun antara binatang yang haram dimakan, tetapi dibolehkan kalau terdesak. Yang tu dia kata, maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa. Pernah dengar cerita tak ada orang tu tengah masak, lepas tu ada orang yang kelaparan datang tanya nak minta sikit makanan ni. Okay, makanan ni haram untuk engkau tapi halal untuk aku.
Ada kisah tu kan? Pernah tak dengar? So, ada orang yang viral-viralkan kisah tu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okay. Dan seterusnya, dosa besar dalam makanan dan minuman adalah minuman khamar. Khamar ni maksudnya arak lah. Khamar berasal dari kata khamran yang artinya tertutup, terhalang, tersembunyi. Selanjutnya kata khamar digunakan sebagai sebutan bagi setiap yang memabukkan dan menutup atau menghalangi akal sihat peminumnya dari mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Memang dari sini ni kalau nak ikutkan apa nama tu dadah tak ada zaman Nabi. Jadi dadah tu haram bila dia kan ada orang buat ubat juga kan dadah kan dengan kadar yang dibenarkan. Tapi kalau lebih mabuk jadi haram. Diambil dadah tu dengan hadis yang ni. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Asalkan arak je haram. Okay, seterusnya dosa besar dalam makanan dan minuman tentang arak lagi, yang mana firman Allah, sesungguhnya syaitan itu yang bermaksud sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulnya. Dan berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Nabi takkan sampaikan kalau bukan itu suruhan Allah. Okay, seterusnya. Dalam kehidupan masyarakat. Okay. Untuk Allah sudah, dosa terhadap Allah terhadap manusia pun sudah, terhadap maksudnya diri kedua bapa dan yang terdekat sudah, zina dan sekutu dengannya, kemudian makan dan minum. Tengok Islam tu dia detail untuk semua keadaan. Yang masyarakat pula, pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan lenyapnya nyawa seseorang. Membunuh orang dengan sengaja maupun tidak, hukumnya haram. Sengaja ke, tak sengaja ke, membunuh orang dengan sengaja maupun tidak, hukumnya haram. Tapi sekarang ni, ramai yang orang sakit suka hantar, orang yang sakit hati dengan orang suka hantar-hantar supaya orang yang dia sakit hati dengannya tu terseksa, dan terseksa tu sehingga mati. Wa may a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Artinya, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. Akhir zaman juga. Kadang-kadang orang tu tak tahu. Tiba-tiba dia mati. Tiba-tiba dia kena bunuh. Sebab apa? Contohnya, orang yang merompak. Dia tarik beg tangan orang dan orang yang kena tarik tadi tu jatuh aksiden mati. Kan? Ada yang macam dekat kedai stesen minyak,
Orang tengah isi minyak, dia curi kereta tu, terseret orang. Macam-macam benda. Pembunuhan macam tak ada. Ini adalah dosa besar. Dan seterusnya, pembunuhan lagi merupakan tindak kejahatan yang pertama diadili pada pengadilan Allah di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salah wa awwalu ma yuqda bainan nasi fi ad-dima'. Perbuatan yang paling pertama dihisab Allah di alam akhirat ialah ibadat solat. Masa titian sirat tu, pertama dia tanya dululah. Cek dulu yang bab solat. Ini yang berdebar ni kan, solat. Satu solat, satu fardu 8,000 tahun. Direjam dalam api neraka. 8,000 tahun. Sedangkan perkara yang mula-mula, kalau dah banyak tu, itulah takutnya kena istighfar dan bertaubat. Ya. Sedangkan perkara yang mula-mula diadili antara manusia ialah, tadi dengan Allah, lepas tu dengan sesama manusia ialah pertumpahan darah. Sebab manusia ni suka bergaduh, suka tak puas hati dengan orang lain. Habis nak selesaikan masalah, bunuh. Bila dah mula membunuh, mestilah ada balas dendam. Ini sebab tu Allah meletakkan undang-undang mengawasi dahulu supaya tidak berlaku pembunuhan yang berterusan. Seterusnya, pembunuhan lagi ditinjau dari segi perbuatannya. Pembunuhan dapat dibagi menjadi 3 macam, 3 jenis. Pembunuhan dengan sengaja, iaitu dengan menggunakan senjata tangan kosong yang menghilangkan nyawa seseorang. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Tadi dengan sengaja, tapi ni seperti sengaja pula. Iaitu pembunuhan yang nampaknya seperti sengaja tapi sebenarnya tidak sengaja. Misalnya memukul orang dengan alat yang biasanya tidak mematikan seperti lidi. Ternyata kemudian mati. Kan sekarang kadang-kadang ataupun orang tu duduk main melawak-melawak, pukul belakang ni. Ada orang pukul belakang ni ataupun main pusing tengkoknya tu, tersalah pusing tengkok tu terus mati. Main-main boleh jadi macam tu. Yang ketiga, pembunuhan yang tidak sengaja. Contohnya seseorang yang berbadan gemuk terpeleset jatuh dan menimpa seorang sehingga orang yang tertimpa itu mati. Itu yang tidak sengaja. Yang seterusnya dosa besar ialah menganiaya orang. Tindak pidana terhadap anggota tubuh manusia, iaitu menganiaya. Ada yang dilakukan dengan sengaja dan ada pula dilakukan tidak sengaja. Okey, maksudnya kalau bunuh tadi pun menyakiti orang, kan? Yang menganiaya ni pun menyakiti orang. Kan Islam ini bila Islam ni dia tunduk kepada Allah dan tidak menyakiti orang. Sama ada perbuatan perkataan dan yang maksudnya hati. Islam sangat jaga bab-bab yang tu, hubungan tu. Okey, jadi kalau membunuh tu, kalau menganiaya orang tu memang sangat-sangat ditegah dalam Islam dan menjadi dosa besar. Hukum sanksi, hukum Islam terhadap pidana yang sengaja. Ini bahasa Indonesia. Maksudnya menganiaya orang. Meninju mata si A sehingga buta. Maka mata yang orang yang harus orang yang menganiaya tadi pun perlu dilakukan qisas. Iaitu dengan dia kena hukum juga. Maksudnya kalau dosa besar ni dia ada dalam Al-Quran. Ada hukum yang kena laksanakan hukuman terhadap orang yang melakukan dosa tu. Contoh mencuri, ada hukuman dia kena qisas. Yang ni
menganiaya orang kena buat qisas. Itu yang jadi dosa besar. Kalau dianiayai, Allah melindungi kan? Yang dianiayai Allah melindungi dia. Dan sebab tu kalau katalah kalau terpotong hidung, balas dia potong hidung juga siapa yang buat. Kalau ke mahkamah kan. Itu namanya qisas. Tapi kalau memaafkan itu lebih baik. Tapi kadang-kadang geram jugalah memaafkan dengan cara macam mana. Aku boleh memaafkan kau tapi kau kena bayar sekian-sekian. Boleh. Sebabnya fitrah manusia kalau ada berlaku pembunuhan mesti nak balas dengan bunuh juga. Betul? Tapi pembunuhan kalau ni bukanlah keluarga yang kena yang keluarga yang mati tu jatuhkan hukum. Kalau tidak huru hara lah. Yang boleh buat hukuman hudud dan qisas adalah kerajaan. Kerajaan yang memainkan peranan untuk meletakkan hukum tu. Jadi sebab kita perlu ada satu kuasa yang melaksanakan hukum ini supaya adil, puas hati dan tidaklah menjadi pembunuhan yang sesuka hati. Oh dia dah bunuh, dah ahli keluarga. Nak bunuh juga keturunan dia sampai keturunan sampai akhirat lah macam itu. Takkan habis. Jadi yang buatnya, yang melaksanakan hukum tu hendaklah kerajaan yang laksanakan hukum begitu. Seterusnya firman Allah tentang qisas di dalam surah Al-Maidah boleh kita tengok. Dan kami al-mafhum dia, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat. Dalam kitab Taurat pun ada bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Jangankan Taurat ni zaman orang Yahudi lah. Nabi Musa. Dalam kitab Taurat pun ada. Bukan hanya dalam kitab Al-Quran. Dalam Al-Quran ni membagi tahu, dalam kitab Taurat pun Allah dah bagi dah tahu hukum ni. Bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Gigi sampai gigi yang kecil tu pada mana kena juga balas sama juga. Dan luka pun ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Sekarang diorang mengira dengan wang ringgit kan Ustazah? Sebab sekarang macam donate, let's say kita donate macam kita punya buah pinggang apa. Habis dia letak harga 5,000 macam gitu kan? Betul? Itu kira nampak damai lah sikit kan? Sebab barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Tak ikut hukum Allah, dia yang zalim. Sebab ini memang kalau ikut tradisi dulu pun, kalau bunuh semua nak bunuh juga, lawan dia bunuh juga. Tapi Allah undang dia ni. Macam mana cara nak membunuhnya? Kerajaan yang buat. Kalau memaafkan, boleh maaf kan? Tapi bayarlah. Kan sebab Allah tahu. Ada yang tak nak terima bayaran pun tak apa. Okeylah, tak apa, aku maafkan. Tapi ada ke orang macam tu? Mesti orang nak juga balasan dia kan? Dah butakan mata ni, kau kena bayar balik. Dengan harga yang boleh mata ni nampak balik. Contoh. Kan? Dengan persetujuan lah. Nak memaafkan tu memang bukan yang paling mudah. Memaafkan tu sangat susah sebab disakiti. Kan? Ustazah, kalau seorang ibu yang separuh gila kan, dia dituduh membunuh anaknya, tapi dia memang plead guilty lah kan, pasal masa tu dia macam tak sadar kan, separuh sane separuh tak. Tapi the civil attorney yang mati-mati nak ibu tu menimpal atau carry dia punya punishment untuk kat dunia ni, mati-mati dia nak mak ni tanggung punishment for
for murdering anak dia lah. Which Mm-mm. is an accidental and bukannya murder as if macam ibarat mak dia bunuh dengan pisau, tak. Ibarat Mm-mm. budak tu jatuh, mak dia tak dapat selamatkan macam itu. Mm-mm. Then it becomes a strange macam attorney mati-mati lah. Macam seriously nak mak dia hukum tangguhkan atau extend dia punya hukum kat prison dia. Sebab tu juga kena ada saksi. Pertama benda tu ada saksi ke tak? Kan? Kalau ada saksi itu kena antara yang kena nilaikan juga. Dan apa nama dia pastinya kalau kata bunuh tanpa, tadi kan ada 3 kategori kan? Bunuh dengan sengaja, bunuh seperti sengaja. Tapi tak sengaja, tapi seperti sengaja. 3 memang tak sengaja. Ingat orang yang gemuk 4 ni kan. Denda kan lepas tu tengok ayat Al-Quran tadi kan boleh memaafkan. Betul. Tapi sekarang dalam undang-undang dia nak orang tu tanggung kemaafan lebih. Tapi sebenarnya ibarat dianiayai jugalah kerana apa tu dia punya punishment dia dah deserve tapi dia appeal dia nak panjangkan lagi biar dia merana lagi dalam. Padahal bukannya pembunuhan tu pembunuhan yang diplan atau disengajakan macam dia plot kan. Takkan seorang ibu tu nak plot bunuh anak dia kan. Sama kesnya lah ibu terlupa ataupun ayah terlupa anak dalam kereta. Kan? Tapi apa dia punya, kalau macam Malaysia dia taklah sangat hukuman berat seberat-beratnya kan Ustazah? Kenapa Singapura lagi memang letak undang-undang lagi dahsyat ya? Dia punya abuse cases dia sangat tinggi. Dia punya child protection rights dia sangat tinggi. Yelah macam kes kalau ibu pukul anak pun tak boleh kan? Mengajar macam tu walaupun kan? untuk disiplin, correct. Itulah benda bila tak ikut hukum pada undang-undang Islam dia akan jadi kejam. Kekejaman lah tu berlaku kan. Sedangkan boleh letak hukuman denda terhadap si yang tak sengaja tadi tetapi bukanlah melampau. Dia ada nama hukum lain pula. Maksudnya kerajaan boleh meletakkan hukum tapi tidak boleh melebihi melampau lah. Tak bolehlah melampau. Ada paling senang bayaran lah kan. Paling senang sikit bayaran. Kalau paling yang agak ni sikit rotan. Mungkin ada bahagian tu. Tapi kat Singapura terang-terang ibu-ibu kadang-kadang dia orang punya tertekan dia orang tinggi. Dia punya stress level kan. Jadi tak bolehlah juga dipersalahkan 100% just because you are an adult. Kerana Singapura punya stress level tu satu dunia tahu is the highest stress level in the world. Siapa boleh tinggal hidup kat Singapura tu consider memang strong lah kan. Kalau tak memang separuh mati juga tercengak-cengak. Sebab tu kita kena apa tugas kita sebagai orang Islam? Kita kena banyakkan orang mengucapkan dan beriman kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab Allah dah cakap dah kalau bukan orang yang mengikut undang-undang Allah dia zalim. Itulah zalim. Jadi kita usaha sama-sama supaya mendapat membina negara yang mana pemimpinnya cintakan Islam, nak laksanakan hukum Islam. Sebab bila dah berpegang kepada hukum hakam yang Allah nyatakan dalam Al-Quran dan ulama-ulama perbincangan ulama bagaimana cara-caranya, pastilah kekejaman tak berlaku. Kan sepatutnya kalau katalah ibu yang tadi tu dia masalah mental, patutnya dia perlu dirawat mental ibu tu. Tapi sekarang ni apa yang berlaku, kadang-kadang masuk kat tempat tu dia orang bagi dos-dos yang membuatkan orang tu lagi gila. Kan? Masuk penjara
bukannya berlaku bimbing Diasingkan, tak diasingkan pun. Kan Tak diasingkan. masalah akhlak lagi teruk kan. Itulah kalau yang dinamakan, kalau ada masalah kembali kepada ajaran agama Islam, kerana Islam melengkapi segalanya dalam seluruh aspek kehidupan. Islam is our life. Itu usaha kita jugalah ya Kak ya, membersihkan hati, nak mengajak orang kembali kepada agama yang fitrah ini, berbagai cara, insyaAllah. Okey. Ini dah tadi ada mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Ini yang potong tangan tu. Tapi orang yang harta dia tu, rumah dia tak kunci pun, memang pintu senang masuk, letak je barang kemas kat luar tu, orang ambil. Dia tak boleh dah potong tangan. Undang-undang dia mengambil benda orang, boleh kerajaan letakkan hukum yang lain, bukan potong tangan. Tu ada kuasa veto, kerajaan letakkan hukuman. Macam tu. Dia tengok juga kenapa kadang-kadang curi susu dalam curi duit dalam masjid RM4, RM5. Dia tak curi banyak pun, dia curi sikit. Sebab apa? Dia nak beli susu anak. Dia tak kena apa nama tu hudud. Dia ada undang lain. Tapi apa yang berlaku? Kalau bukan pemimpin, tengok kalau orang kalau bukan pemimpin Islam dalam kerajaan yang ada korup, kan? Boleh pula undang-undang dia bayar sekian, boleh lepas. Yang tadi tu kebulu kau tak makan, anak mati ke anak masuk penjara bertahun-tahun. Itu masalah kalau tidak menjadikan hukum agama Islam sebagai yang utama. Seterusnya firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. As-sariqu, pencuri lelaki. Was-sariqatu, pencuri perempuan. Allah sebut dua-dua. Faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah Al-Maidah ayat 38. Yang ni kita kena bergantung juga kepada hadis. Bukannya sembarangan semua yang mencuri tu kena, kan, tapi dia ada pula penelitian-penelitian yang nak kena potong tangan tadi tu. Seterusnya, dosa besar kehidupan dalam masyarakat adalah mengambil harta orang lain dengan kekerasan ataupun ancaman senjata tajam, bahkan kadang-kadang disertai dengan penganiayaan dan pembunuhan. Dia memang macam orang Israel buat dekat orang Palestin lah. Kan, ataupun macam negara-negara yang lain. Tapi selalunya kita nampak orang Islam yang selalu teraniaya macam tu, kan. Sebab orang Islam dia ada rule, tak boleh menganiaya orang. Jadi kalau ada yang menganiaya orang, pernah sejarah-sejarah dulu nakkan kuasa, berdosalah orang buat macam tu. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahawa perompak termasuk kelompok hirabah. Perompak lah, betul juga kan? Bukan betul juga. Ada kawan cerita rumah dia kena rompak, kena ikat lah. Iaitu kelompok yang menyatakan perang terhadap Allah dan Rasulnya, kerana perompakan merupakan perbuatan melawan hukum Allah SWT dan melawan masyarakat yang melawan hukum. Pernah tak dengar kes? Sebab kes undang-undang yang tak betul ni, yang bukan ni. Orang tu duduk kat dalam rumah, lepas tu pencuri datang merompak rumah dia, ikat orang tu, ikat ahli rumah tu dan nak harta. Kena bagi apa-apa yang patut.
Tapi ada satu kisah orang yang dalam rumah tu nak mempertahankan diri dia. Dia ketuk si perompak tadi. Bila ketuk perompak tadi, perompak tu mati. Hukum manusia. Manusia, sedangkan dalam Islam kena pertahankan diri dan rumah. Keluarga kan? Orang yang pukul orang rumah tu, tuan rumah tu kena masuk penjara. Kan banyak macam tu undang-undang. Bila hukum manusia tidak memang tidak adil. Seterusnya firman Allah, kita baca laju-laju sikit kot yang ni. Okey, yang dalam soal Maidah kita boleh tengok. Seterusnya, perbuatan dosa, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Yang sebelum tadi apa? Sesungguhnya pembalasan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan atau untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka boleh siksaan yang besar sebab tak bertaubat kan. Okey, yang ini cara meletakkan hukum dalam Al-Quran ajar. Dan seterusnya Allah bagi motivasi kepada kita, kalaulah benda dosa tu ada di depan kita, contohnya berzina. Kita memang dah betul-betul berhadapan nak berzina ni, tapi kita melawan, kita ingat Allah, aku takut Allah, kita tinggalkan benda zina itu, nescaya Allah akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami memasukkan kamu di tempat yang mulia. Sebab apa? Dia belum buat lagi zina tadi. Sebab tu kata dosa kecil. Kalau dia dah sempat zina, maksudnya dia kena bertaubat secara untuk tidak berzina lagi lah, taubat nasuha. Tapi ni dia tak buat. Allah ampunkan segala dosa-dosa tu. Allah masukkan kita tempat yang mulia. Ini motivasi Allah supaya kita walaupun dah saat-saat yang boleh berpeluang melakukan dosa, kita tahan diri. Macam mana kita menahan diri daripada makan dan minum ketika berpuasa, kita menahan diri. Allah bagi keampunan dan dimasukkan ke tempat yang mulia. Jadi, cara menghindari dosa, sentiasa mengingati firman Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nescaya kami hapuskan kesalahan-kesalahan dosa-dosamu yang kecil dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Sebab kita ni manusia, biasa sangat bisikan untuk melakukan dosa tu. Contoh lagi, kalau orang berniaga, dia tipu timbang, tu dosa besar juga. Sebab ada dalam Al-Quran melarang dosa-dosa besar. Melarang menipu dalam timbangan. Surah Al-Mutaffifin tak silap. Dia melarang dalam timbangan. Kadang-kadang kita berniaga, kurangkan sikit lah. Tapi kita, tak boleh. Kita ingat yang tu, dosa ni. Dosa. Aku tak boleh buat macam ni. Tak boleh tipu dalam timbangan. Kalau aku tipu, aku berdosa. Bila dia berjaya menahan diri daripada melakukan tipuan tadi, Allah ampunkan dosa dia. Dan Allah muliakan dia. Kan motivasi kan? Dapat bonus. Dapat bonus. Tapi sebab apa? Kita akan berhadapan dengan ni punya lah. Kan? Bila kita jauhkan, insya-Allah. Maknanya Allah nak bagi kita, kenapa kita boleh terfikir benda macam tu? Kadang-kadang kan? Kenapa boleh terfikir ni? Sebenarnya Allah nak bagi pahala kat kita. Bila kita terfikir benda tu, kita dapat lawan ni, kan dah dapat bonus macam ni. Okey.
walladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Orang yang buat dosa, bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Tengah marah boleh bagi maaf tak? Senang nak marah orang, kan? Nak memaafkan tu. Maknanya kalau antara orang yang Allah beri keampunan ni kepada kita, tengah-tengah kita jauhkan dosa besar, tu normal dengar kan. Perbuatan-perbuatan keji kita jauhkan, dan kita bagi maaf di saat kita marah. Hebat. Sebab apa? Bila marah ni akan menimbulkan bisikan syaitan lagi, betul tak? Jadi Allah dah bagi dah satu clue untuk kita supaya memaafkan. Kalau kita tengah marah, maafkan. Memang bukan mudah untuk memaafkan ketika marah. Jadi bila kita berjaya, Allah akan memberikan kita pengampunan serta kita di tempat berada di tempat orang yang mulia. Jadi motivasilah tu untuk buat baik, untuk memaafkan. Okay, memaafkan kan, bukannya senang tak? Kemudian sedar bahawa melakukan dosa besar akibat buruknya terutama akan menimpa pelaku itu sendiri balik, baik maupun akhirat. Okey. Maksudnya kena fikir panjang lah, jangan bertindak ikut sesuka hati. Rasa nak marah terus marah, terus nak pukul, terus nak bunuh. Tapi Allah beri kemaafan. Lepas tu fikir pula masa kalau buat ni nanti akibat dia lain, akibat dia teruk. Okay, boleh tengok dalam surah ini, surah An-Nisa ayat 92, 93. Seterusnya 10 minit pukul 11 Ustazah. Terlajak. Memang elok lagi 2 muka surat lagi. 53. Jadi 2 jam. Okay, hari ni kita habiskan yang ni, sikit lagi 2 muka surat. Kemudian yang ketiga, sentiasa sedar bahawa melakukan dosa besar akan menimbulkan kegelisahan batin dan ketidaktenteraman jiwa. Contoh lagi dosa besar adalah kita selagi tak solat, jiwa kita tak pernah tenang. Kita akan rasa macam memikul sesuatu benda yang berat di bahu dan badan. Dan pening kepala lah, sakit kepala lah, apa semua. Kalau belajar aura, kita tak dapat aura-aura warna-warna waktu-waktu tu kan. Maksudnya kelebihan-kelebihan waktu yang Allah bagi masa itu. Tetapi bila kita dah sembahyang, kita akan rasa tenang, hati kita rasa best. Kalau rasa macam aman. Tu antara yang paling dekat dosa besar yang mudah untuk semua manusia lakukan, iaitu tinggalkan solat. Bila melakukan dosa besar akan menimbulkan kegelisahan batin dan ketidaktenteraman jiwa. Seperti Rasulullah SAW bersabda, albirru ma sakanat ilaihi nafsu wa tuma'anna ilaihi qalbu wal ithmu ma lam taskun ilaihi nafsu wa la yatma'in ilaihi qalbu wa in aftaka al-miftun. Perbuatan baik adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan mententeramkan hati, sedangkan dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwa dan tidak mententeramkan hati, meskipun engkau mendapat fatwa daripada orang-orang. Jadi paling pertama sekali nak tenang jiwa, kena jaga solat, kena tambahkan ibadat solat, kualiti solat, supaya hati kita dijauhkan daripada kegelisahan batin dan ketidaktenteraman jiwa. Dan seterusnya, yang keempat, senantiasa mengerjakan solat fardu dan ditambah solat sunat, tentu akan mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebabnya kita kata nak solat kena suci 4 perkara. Bila solat, sebab itulah bila suci 4 perkara, kerana solat tadi kena jaga. Jadi itulah yang dapat
mengendalikan diri daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dan sentiasa menyedari bahawa dalam setiap gerak pasti ada yang mencatat amalan manusia, iaitu malaikat Raqib dan Atid. Dia mencatat Raqib, mencatat amalan kebaikan, Atid mencatat amalan kejahatan. Kita kena ingat, aku ni sentiasa diperhatikan. Korin yang terdekat, korin manusia. Korin manusia banyak. Satu jin yang mengajak kejahatan, satu malaikat yang sentiasa mencatat amalan baik ataupun buruk, dan malaikat yang sentiasa membisikkan perkara kebenaran. Tapi orang yang tak mengaji Al-Quran, orang yang selalu duduk tempat dosa, macam mana dia nak dapatkan bisikan malaikat? Kan? Pastilah dijauhkan sekali. Malaikat pun tak nak duduk dekat dengan dia. Sebab tu dia tak rasa bersalah kalau melakukan dosa. Melakukan kesalahan, dia tak rasa bersalah pun. Dah sampailah dekat situ ayat firman Allah, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Maksudnya perbuatan yang dah dibuat, perkataan yang telah diucapkan, itulah yang dikira dosa yang akan dicatatkan kalau benda tu salah. Kalau masih di dalam hati, belum dicatat, pen tu masih kat situ lagi, macam tu. Kalau buat baik pula, baru terdetik nak buat baik, dah malaikat cepat-cepat tulis pahala dia tu. Setakat situ dulu untuk pertemuan kita malam ini, menghabiskan bab ini. Astaghfirullahaladzim. Terima kasih kepada Kak Aisyah kerana support with this. Support with love. Support with love. Betul, love. Allah terangkan pun Bismillahirrahmanirrahim, love. Allah kenalkan dia pun dengan love kan. So kita ikut pengajaran yang Allah ajar dengan rasa sayang dan cinta. Okay, insyaAllah. Segala kesalahan harap diampunkan kerana kelemahan diri, dan segala kebaikan itu adalah dari Allah yang maha baik, dan mudah-mudahan kita sentiasa dilindungi Allah dan keampunan. Ibu bapa kita juga mendapat keampunan kerana kita berada di dalam majlis ilmu. Seluruh makhluk mendoakan orang yang di dalam majlis ilmu. Dan Allah jadikan kita hati yang ikhlas dalam beriman kepada Allah. Amin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Alhamdulillah. Okay.